Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Sejarah bersama saya, Bakhtiar Syukur. Okey pelajar, kita teruskan bab 7 tingkatan 5 ini dengan tajuk yang pertama, 7.1, Perpaduan dan Integrasi Nasional. Okey, perkara pertama anda perlu faham adalah perpaduan. Apa yang dikatakan perpaduan dan apakah yang dikatakan integrasi nasional. Jadi anda boleh rujuk nanti muka surat 140. Apa yang dimaksudkan dengan perpaduan? Perpaduan biasa anda sebut. Biasa kita gunakan, faham pun maksudnya. Dan integrasi nasional ni merupakan proses. Integrasi ni dia bergerak mobile. Mobile. Ada dinamik, dia bergerak, saling berhubung, saling bekerjasama, saling berinteraksi. Sebagai contoh, okey, wilayah kita, Malaysia ni Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey. Orang Semenanjung pergi Sabah, Sabah pergi Sarawak, Sarawak pergi Sabah, pergi Semenanjung. Kita saling berintegrasi. Okey, itu antara wilayah. Bandar, luar bandar juga berintegrasi. Okey. Kemudian dari segi sektor-sektor pekerjaan, bukanlah satu sektor ini pertanian hanya dimonopoli oleh orang Melayu, perniagaan hanya orang Cina. Tidak, dia mesti ada saling kerjasama. Sebab tu contoh dalam kelas kita, kalau duduk Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India, tak ada integrasi lah. Tak ada orang kata, tak ada perpaduan lah. Okey, jadi dia mesti saling, kata orang bercampur lah, saling bercampur. Sebab tu kalau ada sekolah yang hanya satu kaum je, dia kurang integrasi ataupun tidak wujud integrasi. Jadi ini contoh dari segi maksud lah apa yang dikatakan perpaduan dan integrasi. Apa kaitan perpaduan dan integrasi? Dia saling berkaitan. Nak wujudkan perpaduan mesti ada integrasi. Nak capai integrasi mesti ada perpaduan. Kita suruh pergi ke Sabah, tak nak lah. Kita sendiri tak nak. Kita tak dapat nak menerima. Contohnya, kita kena bekerja satu kumpulan dengan kaum lain. Kita tak nak. Kita tidak boleh menerima. Jadi tak ada integrasi. Kalau macam tu, adakah boleh wujud perpaduan? Susahlah. Jadi dua-dua ni saling lengkap melengkapi. Jadi dalam bab ini nanti kita akan lihat latar belakang hubungan kaum. Hubungan kaum. Kita ni uniknya kesan daripada penjajahan British, Melayu, Cina, India. Melayu, Cina dan India British bawa masuk sebagai pekerja. Tempat tinggalnya berbeza. Melayu kampung, India estate, Cina duduk kat lombong, kat bandar. Bahasanya memang adalah beza. Bila bahasa beza, budayanya pun beza. Budaya. Melayu makan pakai tangan, Cina pakai chopstick, India makan di daun pisang umpamanya. Okey? Budaya. Agama berbeza. Kemudian sekolah beza. Semua beza. Jadi memang semua ni membataskan perpaduan dan membataskan integrasi. Okey? Membataskan semua. Jadi inilah sebenarnya latar-latar yang mengekang wujudnya perpaduan dan dia menjadi halangan. Jadi halangan inilah yang nak diatasi. Sebab tu nanti kita akan lihat tajuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Macam mana ni yang dulu kita bolehlah salahkan British. British menjajah negara kita. Sekarang negara kita dan mereka, kita yang memerintah. Kita sebagai warga negara. Apa yang kita buat? Jadi ini yang kita akan lihat dari aspek politik, dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial. Kita tengok apa pendidikan macam mana, kebudayaan kebangsaan macam mana, bahasa kebangsaan macam mana. Yang penting sekarang, pelajar, hati. Kita rakyat Malaysia ni tanya, nak perpaduan ke tak nak perpaduan? Nak negara kita aman ke sebaliknya? Kalau kita sanggup nak keamanan, nak kesejahteraan untuk negara kita, kita sanggup korbankan segala-galanya, sanggup mengalah, saling menerima, saling menghormati. Yang penting letakkan kepentingan negara nombor satu.
bukan kepentingan diri.